Sebab itu, pada malam ini, kita akan membincangkan sedikit perbahasan tentang al-wala' wal-bara'. Yang mana kita perlu faham bahawa sesungguhnya Islam ini adalah agama yang mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah dan menafikan Tuhan-Tuhan, sembahan dan agama selain yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna iman dan tauhid seseorang yang di dalam hatinya, di dalam akal dan fikirannya masih mengagungkan sesuatu yang bukan dari Allah dan mengagungkan agama, cara hidup, cara fikir, kehidupan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita berbincang tentang tauhid dan membahaskan tentang perbahasan al-wala' wal bara', Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah yang bermaksud kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu ialah bapa-bapa kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian atau keluarga kalian. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mencintai Allah dan mengutamakan Allah melebihi segala-galanya. Kata Nabi SAW, al-hubbu fillah wal bughdha fillah. Cinta kepada Allah dan kerana Allah, wa bughdha fillah, dan benci kerana Allah dan demi Allah. Maka sebab itu dalam surah Al-Mujadilah Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhirat, yuwaddu man hadallah, yang mencintai atau mengasihi. Yawaddu ni mana berkasih sayang. Yuwaddu man hadallah, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah wa rasulah, dan bermusuh dengan rasulnya. Maka anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka sebab itu perbahasan bahawa hari ini ada orang yang mengatakan bahawa Islam tidak memusuhi sesiapa. Islam tidak memusuhi orang kafir. Bahkan ada orang pula sampai mengatakan Barat dan apa yang dibawa oleh agama mereka bukanlah musuh kepada Islam. Maka ini adalah satu kata-kata yang melampau dan satu kata-kata yang pelik. Yang tidak akan diucapkan oleh orang yang memahami akidah ahli sunnah wal jamaah dan bertauhid dengan tauhid yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di dalam ucapan yang disebut oleh seorang ulama hadis yang masyhur, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, menyebut iza qala al-gharb, apabila barat mengatakan lasna a'da il Islam atau lasna a'da lil Islam, kami bukanlah musuh kepada Islam, fa imma annahum yukazibun, sama ada mereka itu berdusta, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, au lasna al Islam as-sahih, atau kita bukan berada dalam Islam yang sahih. Jelas tak? Maka apa yang disebutkan oleh seorang ulama hadis yang masyhur, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia mengatakan iza qala al-gharb, bila mana barat mengatakan lasna, bukan kami, a'da lil Islam, kami bukan musuh kepada Islam, fa imma annahum yukazibun, sama ada mereka berdusta, fa imma innahum yukazibun, sama ada mereka itu berdusta, au lasna alal Islam as-sahih, atau kita bukan berada di atas Islam yang sahih. Ada dua aja. Kalau musuh, kalau orang kafir mengatakan mereka bukan musuh dengan kita, sama ada dua, mereka berdusta atau kita bukan di atas Islam yang sahih. Kerana Islam dan kufur, tauhid dan syirik, Islam dan jahiliyah tidak akan bersatu, tidak akan berbaik sama sekali. Maka ini adalah asas yang perlu kita faham. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi telah menyebutkan bahawa sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang yang beriman ini sebagai aulia. Yang dimaksudkan aulia ialah kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dilindunginya. Maka qala Allah Ta'ala, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi
atau memerangi wali-wali aku, orang-orang yang beriman, faqad azantuhu bil harb, maka aku isytiharkan kepadanya peperangan. Maka kata para ulama dalam hadis ini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan manusia orang-orang yang beriman, yang terdiri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dijadikan mereka sebagai contoh kepada manusia. Dan Nabi memiliki musuh. Nabi yang terbaik dari kalangan manusia memiliki musuh. Terdiri daripada Abu Jahal, terdiri daripada Abu Lahab, terdiri daripada Umayyah bin Khalaf, terdiri daripada orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi. Tidak ada sesiapa yang lebih pandai dari Nabi. Tidak ada sesiapa yang lebih berhemah, berakhlak mulia daripada Nabi untuk mengatakan dia membawa Islam tanpa musuh. Maka Islam itu pasti mempunyai musuh. Maka tidak mungkin Islam tidak ada musuh. Maka sesiapa yang membawa dakwaan dan seruan bahawa di dalam agama Islam tidak ada musuh dan Islam tidak memiliki musuh, maka sesungguhnya dia telah membawa Islam yang asing dan ganjil daripada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita bincangkan dalam akidah al-wala wal bara bukanlah bermakna kita ingin mengajarkan bahawa kita perlu bermusuh. Tetapi Islam itu sendiri sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang memusuhi ajaran kufur, memusuhi ajaran syirik dan memusuhi sebarang unsur-unsur jahiliyah. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 120 yang menjadi perbahasan kita pada malam ini, iaitu firman Allah walan tarda, dan sama sekali walan tarda kata Allah, sama sekali tidak akan meredai engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda ankal yahud, kata Allah di dalam Al-Quran, tidaklah akan meredai engkau wahai Muhammad akan Yahudi, walan nasara, dan begitu juga Nasrani. Hazihi ayat. Ayat ini kata para ulama nazalat fi tahwil, turunnya ayat ini pada peristiwa tahwil al-qiblah, pada peristiwa penukaran kiblat yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah pada awalnya umat Islam melakukan solat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berharap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kiblatnya sama dengan Yahudi dan Nasrani, iaitu ke Baitul Maqdis, dengan harapan Muhammad akan mengikuti agama mereka. Maka mereka berbaik-baik dengan Nabi. Maka mereka merapati Nabi dengan harapan suatu hari nanti Nabi akan mengikuti agama mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dan menjadikan syariat ini ada tamayyuz, ada perbezaan yang jelas, ada ciri-ciri, khasais yang istimewa yang menjadikan agama ini tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Dan agama ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menerangkan kepada umatnya larangan tasyabbuh dengan kufar. Maka tasyabbuh dengan kufar adalah satu isyarat dan syiar yang jelas daripada Allah dan Rasul, bahawa Allah dan Rasul tidak meredai, tidak mengizinkan umat Islam berperwatakan, berfikiran sebagaimana orang-orang kafir, apatah lagi mengambil dan meniru cara hidup mereka dalam masyarakat. Maka sebab itu apabila Allah berfirman dalam Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu wal nasara, tidaklah akan meredai engkau Yahudi dan Nasrani, maka turun ayat ini kata ulama mufassir apabila dalam peristiwa kiblat ditukarkan oleh Allah daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah Baitullah. Maka penukaran arah kiblat ini berlaku, salah satu akibatnya menjadikan Nabi SAW dan orang-orang kafir yang terdiri daripada Nasrani memusuhi baginda dan menentang baginda dan menganggap bahawa mereka tidak lagi mampu dan tidak lagi berdaya untuk mengajak baginda ke arah agama mereka dan millah mereka. Maka sebab itu Allah menyebut hatta tattabi'a millatahum, mereka tidak akan meredai engkau wahai Muhammad, sama ada Yahudi dan Nasrani, sehingga engkau mengikuti millah mereka. Wa ma hiya millah, dan apakah yang dimaksudkan dengan millah?
Apakah yang dimaksudkan dengan millah? Maka kata ulama mufassirin seperti Imam Al-Baghawi, al-millah, millah itu ialah jalan. Millah itu ialah agama. Millata Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah yang sama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Syariatnya, ibadatnya? Tidak, tidak. Yang sama dan yang paling utama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, yang disebut agama kita adalah agama Ibrahim. Wa makana Ibrahim musyrikan, dan Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang syirik, iaitu agama tauhid. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ialah agama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah. Agama yang menjadikan manusia sujud dan sembah hanya kepada Allah. Wa makana Ibrahim, dan bukanlah Ibrahim itu dari kalangan orang-orang musyrikin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu agamanya adalah agama yang hanif. Maka itulah agama yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu agama yang hanif, yang lurus. Maka anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila disebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tentang akidah yang terbit daripada kalimah